kita nak tahu apa itu institusi fatwa tu apa dia. Kemudian nak tengok contoh-contoh fatwa dalam sains dan teknologi. Okey, fatwa dulu. Institusi fatwa. Kita tengok apa itu fatwa ni. Fatwa ni daripada bahasa Arab. Kata asal dia, kata dasar dia, kata akar dia, fata. Yaftu, fatwa. Fatwa Fatwa ni noun lah. Noun isim. Dalam bahasa Arab isim lah. Bahasa Inggeris kata noun. Bahasa Melayu kata nama lah. Kata nama fatwa ni kata nama. Jadi fatwa atau fatya tu bermaksud suatu penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh seseorang yang alim dalam hukum syarak. Hukum lah maksudnya. Itu namanya fatwa. Seseorang ataupun suatu keputusan tentang hukum yang tidak diketahui, maka dikeluarkan, maka itu namanya fatwa lah. Apa-apa sahaja. Jadi, konteks yang nyatakan oleh Aini dan juga Ammar tadi, dia berkait jugalah. Tapi cumanya yang ni secara umum, jadi yang macam Aini beritahu tu dia macam terlalu spesifik. Jadi kita sebenarnya fatwa dia lebih umum. Bukan hanya perkara-perkara yang baru saja yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis. Termasuk juga perkara-perkara yang ada juga kita namakan fatwa juga. Nanti kita tengok apa pembahagian dia. Okay, dari segi istilah ni, tadi dari segi bahasa tu, dari segi istilahnya iaitu pemberitahuan tentang hukum syarak berdasarkan kaedah istinbat. Istinbat tu pengeluaran, kaedah mengeluarkan hukum. Istinbat tu berdasarkan kaedah mengeluarkan hukum yang dilakukan oleh seorang mufti yang ada wibawa ataupun kepakaran lah dari segi ilmu pengetahuannya, sebagai jawapan terhadap suatu kemusykilan. Sebagai jawapan terhadap kemusykilan. Contoh, katakanlah Abu kan. Abu tak tahu. Dia mungkin masa skor rendah pun, belajar pun tak tinggi mana kan. Contoh, banyaklah perkara-perkara tentang agama ni yang dia tak tahulah. Walaupun perkara tersebut perkara yang biasa kita dengar, sebab dia tak tahu, jadi dia tanyalah. Tanya tak salah. Sebab orang yang tak tahu, kalau tanya tak salah. Jadi pertanyaan orang yang tak tahu tadi tentang hukum-hukum kan. Contoh, dia tak tahu hukum solat Jumaat ni apa kan solat Jumaat. Katakan dia tak tahu kan, dia mungkin belajar main-main ataupun mungkin baru ada kesedaran. Dia tak tahu apa hukum solat Jumaat. Maka dia tanyalah ustaz ke ataupun siapa-siapa yang alim lah tentang ilmu agama ni. Dia tanya, okey, contoh macam ustaz, apa hukum solat Jumaat? Saya tak pastilah. Kemudian ustaz kata, solat Jumaat ni begini-begini dalam Quran sebut, gini hukumnya wajib. Oh, wajib maka itu namanya fatwa lah. Itu secara umum lah, itu bentuk dia, maksudnya dia nak tahu, iaitulah maka orang yang diminta yang ditanya tadi, dia beritahu tentang hukumnya, maka sebab dia ada ilmu tentang hal tersebut, maka dia berikan jawapan sebab orang yang bertanya tadi muskil, tak tahu. Itu namanya fatwa lah. Macam pelajar juga, katakan pelajar ni dah belajar tentang ilmu agama kan. Ilmu tentang puasa, dah tahu dah. Puasa ni begini, perkara yang boleh batalkan puasa apa dia, perkara yang boleh tambahkan pahala apa dia dalam puasa. Kemudian ada kawan tanya, contoh dia tanya, Ammar, nak tanyalah, puasa ni, contoh kan dia katakan, mana bagus nak puasa ni kita sahur ke kita tak sahur kan. Dia muskil tu dia tak tahu. Ammar pun beritahu, okey puasa ni gini, okey Nabi kata sahur ni bagus, ada keberkatan. Tasahharu fa inna fis sahur barakah kan. Sahurlah kerana dalam sahur ni ada keberkatan. Maka bagus sahur ni, banyak dapat manfaat, kelebihan. Oh macam gitu. Itu pun dia panggil fatwa juga. Jadi siapa-siapa pun kalau dia ada ilmu tentang tu, ada orang tanya dia bagikan pencerahan jawapannya, itu pun juga dia namakan fatwa. Itu secara umum lah. Itu termasuk sebahagian daripada fatwa. Tapi nanti kita akan bincangkan. Okay, istinbat pula apa? Ialah suatu usaha atau kegiatan bagi mendapatkan hukum terhadap satu nas atau masalah daripada sumber-sumber atau dalil-dalilnya yang muktabar. Tu istinbat tu usahanya. Usaha nak dapatkan hukum. Proses nak keluarkan hukum tu. Itu namanya istinbat. Okey. Ijtihad pula. Apa itu ijtihad? Ijtihad ni daripada bahasa Arab jugalah. Ijtihada. Iaitulah menggunakan tenaga sepenuhnya. Bersungguh-sungguh dalam pekerjaan. Kan itu namanya ijtihad. Kalau pelajar ni bersungguh-sungguh belajar. Memang betul-betul bersungguh-sungguh kan.
gunakan tenaga, cari maklumat, buat tugasan, ngantuk-ngantuk pun baca buku study nak fahamkan ilmu kan. Tu namanya bersungguh-sungguh tu. Pun ijtihada. Namanya Okay, jadi dari sudut istilah syarak, ijtihad tu ialah curahan usaha dan tenaga yang bersungguh-sungguh oleh seorang mujtahid untuk keluarkan hukum syarak. Ijtihad Jadi ijtihad ni terpakai kalau dalam konteks ilmu agama, kalau disebut ijtihad tu maksudnya usahalah. Usaha, tenaga yang ada bersungguh-sungguh tu oleh seseorang yang kita panggil dia mujtahid untuk keluarkan hukum. Kan contoh katakan isu yang tak pernah berlaku lagi kat dunia ni. Pada zaman Nabi pun tak ada kan. Katakanlah pada zaman vaksin tak ada lagi pada waktu tu vaksin tu belum ada lagi. Baru kita dengar, ada vaksin. Katakan Jadi orang Islam pun pening, tak tahu alamat vaksin ni macam ni boleh pakai ke tak boleh pakai kan. Jadi orang yang alim pada waktu tu, yang paling alim, dia pun carilah usaha dia sungguh-sungguh kan, cari kat ayat Quran, cari kat hadis, cari pandangan-pandangan ulama zaman sebelum tu lagi. Boleh tak guna vaksin ni? Maka usaha yang dia buat tadi, tenaga yang sungguh-sungguh mencari dalil, mengkaji, akhirnya dapat satu keputusan. Dia kata harus. Apa alasannya? Sekian. Maka usaha tadi dinamakan sebagai ijtihad. Ijtihad. Okey. Jadi Malaysia adalah satu negara yang ada mufti. Kan? Ada 14 mufti kat negara kita ni. Johor ada mufti sendiri. Selangor pun ada. Mufti Selangor. Perlis pun ada mufti dia. Banyaklah mufti. Jadi mufti tu ialah orang yang mengeluarkan fatwa. Fatwa tu kata nama. Kalau mufti tadi tu ialah kata, maksudnya orang yang membuat, orang yang ada perbuatan tadi. Iaitulah mufti ni orang yang mengeluarkan fatwa. Mufti orang yang mengeluarkan fatwa. Namanya mufti lah. Jadi isu membabitkan kefatwaan ni bawah bidang kuasa negeri. Ini dalam negara kita lah. Bagaimana agama tu diletakkan bawah kuasa negeri. Itu ada sejarah dia. Sejarah bagaimana terbinanya negara kita tu. Ada dari segi perlembagaannya. Okay, maka fatwa bab agama ni letak bawah bidang kuasa negeri. Negeri tertentulah yang ada kuasa. Kerajaan pusat tak ada hak untuk katakan, okey, negeri Johor bab solat kena semayang jarak 1 meter contoh. Tak boleh kerajaan persekutuan ni cuma hanya mencadangkan. Bab kuat kuasa tadi, bab untuk kuat kuasa dan perintah tadi bawah kehendak kerajaan negeri kan. Okay, melalui akta, enactment, ordinan berkaitan institusi fatwa ni, berkaitan institusi fatwa negeri berhak keluarkan dan mengatakan fatwa masing-masing. Okay, maksudnya siapa yang tak ikut fatwa ni boleh dikenakan hukuman sebab fatwa ni dilindungi oleh undang-undang. Jadi fatwa-fatwa yang telah pun digazetkan, yang telah pun diwartakan sebagai undang-undang, maka siapa yang langgar fatwa tadi boleh didakwa melanggar undang-undang atau melanggar fatwa sebab telah pun mendapat perkenan daripada sultan lah, maka akan dikenakan tindakan. Contohnya apa? Macam puasa kan. Orang Melayu Islam yang secara terang-terangan makan di khalayak ramai pada bulan Ramadan akan dikenakan tindakan. Pernah dengar tak? Tahu tak benda tu? Pernah kan? Kenapa kena tangkap? Kalau bulan puasa dia makan terang-terangan, tak puasa sebab telah pun difatwakan. Telah pun menjadi undang-undang dalam negeri Johor contohnya. Boleh tangkap. Maka itu undang-undang lah. Maka itu contoh fatwa yang telah pun diundang-undangkan. Tapi ada fatwa yang tak diundang-undangkan. Okey. Di peringkat nasional, peringkat kerajaan pusat, persekutuan, ada namanya Majlis Jawatan Kuasa Fatwa. Kita panggil apa? Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau MKI. Muzakarah Kebangsaan tentang Hal Ehwal Agama Islam, MKI. Apa tugas MKI ni? Untuk menimbang, membincangkan, kemudian memutuskan, akhirnya keluarkan fatwa tentang suatu perkara lah. Kemudian yang dirujuk oleh Majlis Raja-Raja. Maksudnya Majlis Raja-Raja kalau ada isu untuk dapat keputusan dari segi agamanya bagaimana, akan minta kepada MKI lah. Maka kemudian akan dikemukakan kepada Majlis Raja-Raja untuk dibincangkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri
bagi tentukan fatwa dan pewartaannya. Dia peringkat negeri. Ini peringkat nasional lah. Hakikatnya MKI ini hanya membincang, mendapatkan satu syur, satu cadangan hukum dan untuk dikemukakan kepada majlis raja-raja. Bawah majlis raja-raja ni kan ada raja-raja negeri masing-masing kan. Johor pun termasuk dalam majlis raja-raja. Maka tertakluklah pada raja tersebut. Sama ada dia nak mewartakan dalam kerajaan bawah pengurusan kerajaan negerinya raja tersebut ataupun tak. Okey, kemudian MKI ni sebagai media penyelidikan untuk mengkaji lah. Kita beri cadangan saja saya nyatakan tadi. Okey, ni tadi ni pelantikan mufti lah tambahan ni. Mufti tu dilantik oleh raja atau sultan, kecuali Melaka, wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang, mufti dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong telah mendapat persetujuan dan cadangan daripada Majlis Mesyuarat Negeri atau Yang di-Pertuan Negeri. Sebab dia tidak ada sultan, maka tidak ada kuasa lah yang memperkenankan pelantikan mufti, maka kena dilantik atau diperkenankan oleh Agong lah. Agong ni kuasa besar kan. Okey, kategori fatwa. Fatwa ni sama ada boleh dikeluarkan oleh mufti sendiri, individu mufti tu ataupun majlis agama melalui jawatan kuasa syariah masing-masing. Fatwa tu sama ada mufti tu sendiri keluarkan pandangan dia ataupun dikeluarkan oleh jawatan kuasa syariah bawah majlis agama Islam negeri tu. Contoh macam Johor ni ada majlis agama Islam. Dalam majlis agama Islam tu ada jawatan kuasa syariah dia. Apa yang dibincangkan oleh jawatan kuasa syariah tu kemudian dikeluarkan, itu pun dia panggil fatwa juga. Dia panggil fatwa juga. Okey, kategori pertama apa? Ialah fatwa rasmi yang dikeluarkan oleh sama ada mufti ataupun majlis jawatan kuasa syariah dan kemudian diwartakan dalam warta kerajaan negeri. Maka fatwa yang diwartakan ni adalah fatwa yang diakui oleh mahkamah dan semua pihak dalam negeri tersebut. Ni fatwa yang pertama tadi yang telah digazetkan sebagai undang-undang. Siapa yang langgar kena hukuman. Kena hukuman. Sebab fatwanya pun ada. Dan telah pun diwartakan. Yang kedua, fatwa yang dikeluarkan oleh majlis sama ada jawatan kuasa syariah atau pendapat yang dikeluarkan oleh mufti secara individunya ataupun fatwa yang dikeluarkan oleh mufti tanpa jawatan kuasa syariah tetap dikatakan fatwa. Tapi fatwa ni tidak diwartakan. Fatwa yang tidak diwartakan atau digazetkan sebagai undang-undang dalam kerajaan negeri, warta kerajaan negeri, maka tidak dikenakan tindakan lah. Tidak dikenakan tindakan. Fatwa ni hanyalah jawapan sahaja. Macam saya nyatakan tadi dalam bentuk jawapan. Fatwa ni fatwa dalam bentuk jawapan rujukan orang yang minta penjelasan lah. Secara peribadi kan. Namun fatwa kategori ini boleh diproses sehingga boleh diwartakan kalau dapat perkenan daripada sultan. Maksudnya dia boleh diwartakan kalau sultan berkenan. Tapi kalau sultan tak berkenan, tak diwartakan, tak jadi undang-undang lah. Ni banyak banyak contoh orang tak tahu tentang hukum apa. Hukum solat Jumaat tadi ataupun tentang hukum berjudi contoh dia tak tahu ataupun hukum apa-apalah hukum tentang hal ehwal agama ni dia tak tahu kemuskilan. Dia tanya majlis agama. Kemudian majlis agama pun keluarkan pemberitahuan agama. Maka itu pun dinamakan fatwa. Yang ketiga, fatwa yang ketiga ialah hukum yang dilakukan oleh mufti atau pembantunya. Ini merupakan penjelasan hukum yang telah pun ada dalam syariat Islam dan tercatat dalam kitab-kitab agama tapi tak diketahui oleh orang yang bertanya, macam saya nyatakan tadi kan. Contoh yang awal tadi, macam kawan tanya Amar kan, apa tentang sahur ni, dia tak tahu dah. Padahal ilmu tu ada dalam kitab. Kan banyak dalam kitab-kitab agama ada dah, tapi mungkin dia tak tahu. Dia pun tanya. Itu pun dia panggil fatwa. Tapi fatwa bentuk ketiga lah, kategori ketiga iaitulah tidak wajib diterima lah. Tak wajib diterima oleh orang yang bertanya dan tidak boleh diproses untuk diwartakan. Maksudnya tak jadi undang-undang lah. Contoh orang yang tanya tadi, dia tahu dah. Sahur tadi bagus. Katakanlah dia tak nak sahur. Pun boleh juga. Sebab dia hanyalah persoalan yang nakkan jawapan. Namanya fatwa juga. Itu kategori ketiga lah. Okey. Ini contoh pewartaan fatwa Johor.
Siapa-siapa boleh minta fatwa daripada setiausaha majlis dengan bersurat untuk keluarkan fatwa kan. Ini prosedur lah, prosedur boleh tengok . Kemudian surat tadi dihantar kepada pengerusi lajnah fatwa. Katakanlah ada seorang rakyat Johor tak tahu tentang hukum. Dia pergi majlis agama Islam, dia tanya bersurat, tak tahu hukum, minta mohon perjelaskan apa hukum tersebut kan. Kemudian surat tadi dibawa kepada pengerusi majlis fatwa ataupun mufti. Kemudian mufti pun timbangkan permintaan dan sediakan fatwa atau penyertaan tadi. Okey, kemudian dia kena timbanglah pada fikirannya. Adakah perkara tu fatwa tadi, soalan tadi hendak boleh dijawab ataupun tak perlu dijawab. Jika difikirkan perkara itu satu besar, maka diadakan mesyuarat. Kalau pertanyaan daripada rakyat tadi besar sangat, mufti pun tak boleh buat keputusan sendiri, maka boleh diadakan mesyuarat lajnah lah fatwa untuk selesaikan ataupun keluarkan fatwa dia. Okey. Itulah sebut sikit. Okey, ni contoh fatwa. Fatwa dalam sains dan teknologi. Okey, sains teknologi banyak isu. Okey, jadi institusi fatwa ni peranan dia apa? Nak berikan penjelasan dan penyelesaian yang tepat tentang Islam tu apa hukum dia. Kemudian ni pun kita bincang tadi. Okey, ni bincang tadi. Okey, contoh fatwa. Fatwa tentang vaksin. Fatwa. Sebenarnya kalau tengok fatwa ni banyak type kat Google tu contoh fatwa. Banyaklah fatwa kan. Fatwa negeri Johor, fatwa negeri Selangor, fatwa negeri Perlis, banyak fatwa boleh cari. Ni kira antara contoh lah ni. Keputusan Majlis Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan JAKIM pada 2000, ni bukan 2105 2015 ni, salah typing menjelaskan bahawa vaksin untuk tujuan menghalang penyebaran virus dia dibenarkan. Tu fatwa. Fatwa ni maksudnya telah menjalani satu proses lah. Proses muzakarah fatwa. Semua mufti-mufti ada berbincang, berkongsi pandangan, kongsikan data faktanya. Akhirnya kalau keputusan dibenarkan. Itu fatwa. Apa fatwa antara vaksin yang dibenarkan? Yang dinyatakan itulah rubella, campak dan sebagainya lah. Ini contoh fatwa tentang vaksin. Kemudian fatwa tentang mempercepatkan kematian. Mempercepatkan kematian. Atau orang panggil apa? Mercy killing. Mercy killing kan. Mempercepatkan kematian. Fatwa Muzakarah Kebangsaan ni, Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan buat keputusan menghentikan hayat hidup seseorang sebelum dia disahkan mati dengan menggunakan apa-apa cara dan bersandarkan kepada apa-apa alasan adalah haram dan dilarang oleh Islam. Tak boleh kan? Maksudnya dia nak guna apa-apa nak bagi cepat mati. Padahal dia tu belum lagi boleh disahkan mati. Haram Maka memutuskan perbuatan mempercepatkan kematian sama ada melalui amalan euthanasia, sama ada voluntary ataupun non-voluntary atau involuntary ni, ataupun mercy killing adalah haram kerana menyamai perbuatan membunuh dan bertentangan dengan etika perbuatan di Malaysia kan. Contoh katakanlah orang ni dah katakanlah dah uzur kan. Dah uzur. Tengok tak mati-mati kan, tak mati-mati. Maka nak bagi cepat mati. Mungkin bagi ubat lebih dos ke ataupun apa-apalah yang digunakan tu dengan tujuannya untuk mempercepatkan kematian, maka perbuatan tersebut diharamkan. Diharamkan. Haram melaksanakan euthanasia atau mercy killing kerana berusaha mempercepatkan kematian dengan memberhentikan rawatan, mengambil ubat-ubatan pada dos yang berlebihan atau menghentikan hayat perbuatan adalah membunuh. Membunuh ni dianggap sebagai mengambil nyawa secara batil lah. Mengambil nyawa secara batil secara jalan yang salah. Okey, ni fatwa tentang derma pula, pindahkan organ atau tisu. Nak derma organ atau pindahkan organ, dia haruskan apa kaedahnya? Ad-darar yuzal. Kemudaratan tu taklah dihilangkan. Okay, maka dibolehkanlah. Dibolehkan. Ataupun tentang fatwa ubat yang mengandungi elemen yang haram seperti najis. Fatwa kebangsaan dah keluarkan ni pengharaman. Berkaitan ubat-ubatan yang ada najis seperti botox dan sebagainya lah. Unsur najis haram. Seperti vaksin juga yang kita bincang.
vaksin COVID-19 ni bukan mufti lah, Jawatan Kuasa Syariah di Indonesia dia mengharamkan Pfizer dan AstraZeneca. Sebab atas kajian mereka ada unsur yang haram dalam Pfizer dan AstraZeneca. Maka haramlah kita guna. Tapi keharusan tu boleh dibenarkan sebab atas dasar darurat, kan? Atas dasar darurat. Sebab memang kena vaksin juga untuk mengelakkan kemudaratan. Tu yang namanya tadi fleksibel. Hukum asal adalah haram sebab ada najis, kan? Tapi kenapa diharuskan? Sebab atas dasar ad-darar yuzal. Kemudaratan hendaklah dihilangkan, ataupun al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesusahan, kemudaratan mengundang kemudahan. Itulah kemudahannya, maksudnya diharuskan, dibolehkan. Kan, walaupun ada unsur najis. Ini haram. Pada dasarnya haram. Apa-apa yang ada najis, haram. Itu fatwa dia. Okey, kemudian fatwa tentang nak bedah ibu yang dah meninggal dengan tujuan nak selamatkan janin bayi rahim yang diyakini ada peluang untuk hidup. Seorang ibu yang mengandung accident, meninggal. Kemudian nampak macam ada gerak-gerak kat dalam perut ibu yang meninggal tadi, kan? Maka cepat-cepat bedah. Dah meninggal lah tu. Adakah dibolehkan? Maka jawapannya boleh. Kan, walaupun bedah kat ibu yang dah meninggal, satu kemudaratan pada jenazah, kan? Menyakiti mayat, tapi sebab boleh memberi kemudaratan kepada manusia yang diyakini hidup, itu lebih besar dia punya penilaian. Maka kat situ dalam kaedah Islam ni namanya kat sini akhafud dararain. Kan, antara dua kemudaratan ni mana yang paling ringan? Yang paling ringan ialah bedah ibu mayat ni, ibu yang meninggal ni berbanding bayi yang masih hidup lagi. Kan, maka kat situ adalah kaedah dia. Maka ni contoh fatwa mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Okey. Nyatakan muzakarah. Kemudian fatwa berkenaan hukum bayar zakat secara atas talian online pun diharuskan. Kita pun dah buat kan sebelum ni, kan, zakat fitrah dan sebagainya lah. Ini tentang hukum memakai kantar lekap bercorak. Yang rabun, kan, tak nak kacamata, pakai kantar lekap bercorak. Fatwa kata apa? Hukum syarak ni, dia kata pakai kantar lengkap atau corak tujuan untuk perubatan boleh. Tujuan untuk perubatan boleh. Kita dah bincang tadi, kan, bincang awal tadi, al-umur bimaqasidiha, untuk perubatan boleh dengan syarat dapat nasihat daripada pakar perubatan yang bertaliah. Kalau pakai kantar lengkap tadi mendatangkan kemudaratan, maka haram. Kan, contoh pakai kantar lengkap nanti mata boleh jadi buta, contoh. Penglihatan boleh jadi semakin tak baik. Maka haram pakai kantar lengkap tadi, kan. Sebab memberi kesan tak baik pada diri. Kemudian pemakaian kantar lengkap perhiasan bercorak bagi tujuan hiasan pun tak boleh, haram. Macam nyatakan tadi, untuk kecantikan tak boleh. Okey.